kita yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk ke edisi 112. Banyak tu. Banyak perkongsian ilmu yang telah pun dikongsikan oleh bicara fundamental adalah khususnya Cikgu Yun CTC. Nampaknya agak busy lagi tu. Dia nampak sedang sibuk menurunkan tanda tangan untuk peruntukan apa, saya tak tahulah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Wow. Salam Cikgu dan juga Pak Su. Royson Gerard. Semalam tak ada. Semalam mungkin makan besar Christmas ke? Royson C plus PTT menonton dengan anda. Baik, terima kasih kepada yang menonton. So, hari ini pastinya ramai tertanya-tanya apakah yang berlaku dengan kita punya market bila perayaan yang dirayakan oleh khususnya ialah negara Uncle Sam kita kan, dan Christmas ni dirayakan oleh, boleh dikatakan seluruh dunia merayakan. Jadi apa cer dengan kisah market? So cikgu sampai bila nak sign tu? Okey, panjang sangat mukadimah ni. Okey, Azwan Peace. Assalamualaikum Cikgu Yun, Pak Su, Abu. Semoga sihat selalu daripada Azwan Peace. Terima kasih Azwan Peace. Dan sekiranya ada apa-apa soalan yang ingin dikemukakan, boleh, sebab data berkala pun rasanya slow, market pun berjalan slow. Jadi anda nak bertanyakan soal apa yang perlu anda, apa yang boleh anda lakukan dengan market yang begini slow, ya. Mungkin banyak lagi sign tu. Bila nak mukadimah ni? Dah boleh cakap lah? Boleh. Allah Akbar. Silakan. Kita santai. Bahagian harta ke apa? Wasiat ke? Banyak sangat geran tanah nak design. Allah Akbar. Baik, kita terus cikgu tentang ni satu ni 5 ekar. 5 ekar satu. Dulu main 2 ekar setengah, 3 ekar je. Sekarang 5. Saya tak ambil sikit-sikit. Salam Pak Su, lagu Hindustan satu. Syarohan dah keluar dah. Ya, Muhammad Farhan Syarohan Muhammad Ali. Baik, sambil-sambil tu cikgu, apa cerita apabila dunia cuti? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuatnya bunyi plastik tu. Wa ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia sisi FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua komposisi trade method yang anda guna pakai sepanjang masa. Lazimnya saya akan bermanfaat. Marilah sama-sama kita panjangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar pada DJ bertugas, DJ Pak Sututoy, engineer kegemaran saya yang sentiasa alert dengan keperluan saya untuk sentiasa cukup. Malam ni tajaan untuk saya agak perlahan, Abu. Tajaan saya malam ni ada. Ada. Lambat tajaan dia. Ada. Jangan risau. Allah. Okey, Pak Su, kita jingle bell Jingle bell. Itulah. Jingle bell. Tadi tanya pasal apa tadi saya? Sibuk sign geran tanah. Betul. Bila sign geran tanah tu saya tak adalah, sebelum kita mula lah. Apa cerita apabila dunia cuti, market ni cuti? Adakah memang mereka ni semua kalau bercuti sungguh-sungguh? Tutup semua bank ke apa semua, tak kan? Okey, tak ada. Untuk Christmas ini hanya ada 2 negara saja yang diletakkan beroperasi seperti biasa, iaitu China dan negara Jepun. Nikkei beroperasi di China juga, di Shanghai Stock Index juga beroperasi. Baik. Yang bercuti Indiana Oceania, Europe dan juga Amerika. Malaysia juga cuti. Singapura cuti, New Zealand cuti, Australia cuti, UK semua cuti lah. Tu segala-galanya lah. Hanya 2 negara saja yang berjalan seperti biasa. Jadi liquidity ataupun kecairan pergerakan pasaran untuk hari ini dan esok dijangka memang perlahan, sangat perlahan. Sangat perlahan. Dan lazimnya bila berlaku sebegini, dia akan memberi impak kepada risk asset dan juga non yielding asset. Apa tu risk asset dan non yielding asset?
Untuk risk asset adalah kategori stok dan saham. Untuk non-yielding adalah kategori emas dan juga perak serta seangkatan dengannya. Dan kita dapat saksikan untuk beberapa waktu minggu ini bahawa kekuatan currency agak sangat perlahan. Okey, dan kita dapat juga menyaksikan bahawa dolar semakin kuat. Satu perkara, bertahan dolar sekarang ini. Stok juga semakin meningkat. Donald Trump berjaya meningkatkan harga stok di hujung tahun untuk mendapat demand. Dan yang mengejutkan saya adalah demand terhadap non-yielding asset, iaitu emas yang dia semakin tinggi sekarang ini. Dan saya dapat kenal pasti pergerakan yang agak tinggi ini menjelang maafkan saya semalam, menjelang semalam hari Selasa dan juga hari Isnin. Sepatutnya emas dalam keadaan yang menerima supply ataupun sedikit kejatuhan berikutan keadaan stock market yang meningkat. Ini juga menjadi beberapa bentuk perbicaraan dalam mana-mana bentuk penalisa ekonomi dunia. Agak sedikit terkejut emas mendapat demand, terutama kaunter Asia yang bermula daripada 13 hari bulan 12 sehingga sekarang beat yielding asset ni. Hanya kaunter Asia yang paling kuat membeli emas setakat ini berbanding Eropah dan juga kaunter Amerika. So apa yang dapat kita rumuskan setakat ini tuan-tuan? Kesimpulannya adalah pergerakan emas setakat ini ataupun yielding asset ini dipacu oleh masih lagi budaya the lunar calendar, iaitu awal dan tahun nanti biasanya demand daripada di Asian, terutama China, India dan juga negara-negara seperti Taiwan, Singapura, terutama bangsa Cina yang kerap membeli emas di peringkat awal tahun mengikut kepercayaan budaya dan agama masing-masing. Dan rekod menyatakan bahawa untuk pergerakan di antara 2017 dan 2018 benar menunjukkan pergerakan 2 tahun berturut ini demandnya agak tinggi untuk di permulaan tahun. Tetapi oleh kerana kita ada phase 1, sepatutnya dia dah menjatuhkan emas. You're supposed to drop that beautiful, this non-yielding asset. Memang jatuh, tetapi dia bertahan, dia masih bertahan. Dan yang menarik perhatian saya adalah sesiapa yang mengikuti perkembangan phase 1 ini, kita tahu bahawa pada hari Ahad yang lalu, di antara sebelah waktu Malaysia, di antara 11 dan 12 tengah hari, berita dah pun rilis keluar bahawa Trump memberikan satu statement rasmi bahawa the breakthrough terhadap the phase 1 deal adalah semakin hampir dan semakin awal akan diselesaikan. Ini sepatutnya meroketkan stock market dan menjatuhkan emas. Tetapi apa jadi dengan emas? Dia rallied perlahan-perlahan untuk dibida di Asia, di kaunter Asia. Kaunter kita lah maksud dia. Memang di dunia ini kaunter Asia yang paling kuat membeli emas berbanding European maupun di American. Sebab di European dan di American budayanya adalah melihat dividen yang lebih tinggi untuk diletakkan di bawah investment, berbanding di Asia macam kita. Banyak yang mempengaruhi kalau budaya Cina tu pada agama. India terutama menganggap emas itu sebagai benda yang suci, yang mesti ada memilihkan, walaupun dia seorang papa kedana, dia mesti ada sebutir dua emas di tangan dan di dalam warisan keluarga. Jadi emas itu sentiasa mendapat bidaan. Tetapi dalam segi di ekonomi, emas sepatutnya jatuh, dia sepatutnya dalam keadaan yang rendah. Namun pergerakan ini saya melihat adalah pergerakan yang untuk sementara waktu. Sementara waktu. Cuma waktu itu saya melihatkan tidak menyatakan mesti besok, lusa ataupun tidak begitu. Sebab kita kembali kepada rekod the lunar calendar itu, demandnya agak ketara menjelang Januari. Tinggal lagi kita tak pasti berapa jauh pergerakan emas akan meningkat bila market nanti kembali beroperasi menjelang hari Jumaat nanti, insya-Allah. Hari Jumaat nanti berapa maksudnya? 28 hari bulan 27 kita akan ni, dan akan dipacu semula oleh the economic calendar, terutama di American dan European yang akan beroperasi sepenuhnya bermula Jumaat dan seterusnya sehingga kepada New Year's nanti dan selanjutnya. Dan untuk yang demikian, kita hanya akan melihat kekuatan data ekonomi untuk semua pergerakan kaunter-kaunter, terutama kaunter keuangan, kaunter currency yang kita cintai ini, sentiasa memberikan risiko dan reward yang 1001 macam sejarah kepada kita, tak dinafikan. InsyaAllah pergerakannya akan kembali normal semula menjelang awal Januari nanti. Dan untuk pengetahuan bersama bahawa the breakthrough news tentang the phase 1 deal hampir akan selesai menjelang awal Januari.
dan ini telah dimuktamadkan oleh pihak Washington dan juga pihak China melalui perwakilan mereka, bahawa insyaAllah di awal Januari nanti perjanjian ini akan selesai ditandatangani. Dan apa yang kita nantikan dalam phase 1 tersebut adalah jumlah sebenar dan apakah TNC yang rasmi yang terkandung di dalamnya. Ini akan mempengaruhi pasaran seluruh dunia. Kita ingat minggu pertama kita ada NFP, tetapi ini lebih kuat daripada NFP. Lagi kuat daripada NFP. Cuma saya tak boleh caku dan saya tak pasti berapa lama atau bila dia akan berlaku. 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, wallahu alam. Bergantung kepada pentadbiran Washington. Jika dia nak declare sebelum NFP, bermakna kita akan menyaksikan volatile market sebelum tu lagi. Barulah kita akan jumpa NFP untuk memang jadual berkala yang telah pun ditetapkan. Itu apa yang sepanjang setakat ini untuk situasi-situasi pergerakan ekonomi. Saya tak menyatakan bahawa apa yang kita letakkan ini sebagai satu perkara yang mesti berlaku. Tidak, saya tak menyatakan bahawa apa yang kita nyatakan ini ada ini mesti ataupun landasan yang betul. Jawapan pada saya adalah ya, lorongan itu inilah rupa dia, ya? Tetapi tindakan ataupun kesan sampingan ataupun risiko dan rewardnya nanti masih lagi tergantung kepada geografi politik yang sedang berlaku. Phase 1 tetap menjadi induk yang paling penting. Di economic calendar setakat ini adalah pilihan kedua, ya. Ketiga adalah geografi politik yang sedang melanda Brexit, terutama UK. Kena jaga UK. UK saya jangkakan pada tahun ini amat volatile pergerakannya bagi pound sterling. JBP boleh jatuh lagi 700 pip, boleh jatuh lagi 500 pip ke bawah jika Brexit no deal dilaksanakan tanpa perjanjian persetujuan. Sesiapa yang sedang menjual pound sterling, ikutlah perkembangan ini. 31 Januari tuan-tuan, bulan Januari 2020, keputusan akan dimuktamadkan oleh Baujaus and the Gang. Dan jika beliau menyatakan terus dengan no deals untuk Brexit dan menggunakan kekuatan mekanisme no veto, kuasa veto dia sebagai Perdana Menteri dan juga sokongan padu 2/3 Parlimen, ini bermakna pound sterling akan semakin rendah. Sell the pound sterling, dia akan jadi rendah, beratus pip akan jadi rendah. Tetapi walaupun itu, jika dia sign juga, memang dia menang, ya? Brojos tu menang, tetapi counter saham akan mengalami kejatuhan. Walaupun dia menang. Yes, walaupun dia menang sebab dia bertegas jika Kesatuan Eropah tidak mahu menerima pandangan UK untuk keluar pada Brexit, dia tetap akan keluar. Dia tak peduli dah perjanjian tu. So ini adalah satu tindakan yang berani mati sebenarnya. Sangatlah. Lebih dahulu ucapkan terima kasih setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Oh, dah dapat ya tajaan? Dah bagi 15 ekar, dapat langsung tajaan. 15 ekar bu dapat. Senyum-senyum Abu. Malam ni baju dia sama dengan saya. Kan. Kalau orang lain pakai baju bisnes Sina, kita baju buruk aja Bu ya. Kola pun dah kendur. Ada bunyi cengkerik. Minta maaf tuan-tuan. Saya orang kampung, biasa bunyi-bunyi ni memang selalu berlaku. Sama lah. Ya. Okey Masuk. Jika kita lihat dari segi kalender kita tak nampak ada high impact yang akan berlaku kan. Kita tahu segalanya semua sedang bercuti kan, Jiggle Bell, sebab minggu ni minggu Santa Claus. Hanya ada satu GDP sahaja pada hari Isnin yang lepas untuk Canadian dollars, dan itu pun menyusut sebanyak negatif 0.1, dan kita dapat menyaksikan dolar semakin kuat. Tuan-tuan, keseluruhan gambaran situasi USD kita akan lihat pada situasi USD index sekejap ya. Untuk kita tengok setakat mana kekuatan dolar. Okey, ini yang paling mudah dan yang paling senang. Ini live USD index chart daripada TradingView. Saya selalu adakannya sebagai satu rujukan saya, mudah untuk kita lihat. Tengok kekuatan dolar setakat ini. Okey. Cikgu ni live Live okay. Live. Baik. Dia berhenti kan sebab Santa Claus sedang bagi makan ayam Turki. Pada malam ni. Jadi besar-besar orang ayam Turki. Ayam Turki. Okey. Baik tuan-tuan, ini situasi USD index kita, dan kita nampak pergerakan dia berhenti pada paras harga 97.64. Yep.
dan tawaran untuk dibeli pada 9764. Dia tidak ada sebarang tawaran daripada pihak broker setakat ini. Ini adalah harga semasa, mati, bermakna berhenti dan tiada pergerakan. Tengok Santa Rally, Santa Claus yang sedang trade sekarang ni. Oh you boleh ho ho ho. Tu Santa Claus. Saya semalam dapat ucapan Merry Christmas. Saya tanya balik, ha 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 ha, kau ni anak datuk yang saya tak sambut Christmas. Saya cakap kawan paksu lah anak datuk seorang tu. Dia excited. Dia rajin benar bagi saya kat jemputan kawan-kawan dia. Dia kata tak apa. Alright, baik, kita lihat perjalanan USD Index. Sangat penting pergerakan perjalanan ini untuk kita lihat bagi menghadapi phase 1. Di sini kita lihat kategori untuk D1 untuk daily, nampak kalau kita besarkan sedikit, kuat ke tak kuat pasu dolar sekarang ni harga sekarang semasa ni? Dia tengah berhenti ni, harga kat sini dia berhenti. Taklah kuat sangat. Tak kuat ya. Tapi pada saya dia kuat. Sebab dia boleh kejar kat atas ni lagi. Okey. Tu lagi tinggi tu. Betul. Okey, kenapa saya jadikan dia mampu untuk lebih tinggi? Ni ada bergerak sikit-sikit lah ini agak perlahan sedikit. Slow betul. Sangat perlahan. Kerana counter macam saya kata tadi, China dan Jepun masih beroperasi. Okay. So mereka masih lagi boleh ambil order dan bergerak ikut pergerakan waktu Asia lah, waktu kita nanti 11 siang. Seperti besok juga, kecuali esok macam hari ini semua kaunter akan bercuti kecuali 2 negara. Jadi amat perlahan sangat dan amat nipis sekali dia punya potensi untuk kita trade Dan saya rasa di broker-broker luar sana pun ada yang bercuti dan tak digalakkan untuk trade kosong Tapi kita just monitor lah. Baik, kita tengok di USD Index versus the currency segala base dan code. Pergerakan untuk daily terhadap USD Index, saya meletakkan dia dalam keadaan membina ataupun rebuilding strength untuk lebih tinggi. Ini satu perkara Kita tengok semua dia dah tutup gap 1, tutup gap 2, tutup gap 3 dan dia semakin tinggi dan dia berhenti pada paras ni 9764. Kat sini lah dia start jatuh dan dia dah berjaya touch dan dia reverse. Okey, selesai. Jika kita lihat pada taraf 5 hari, pergerakan 5 hari dolar index. Okey, untuk terms 5 hari sebegini, memang trend ini adalah trend yang descending, trend yang sedang jatuh. Betul. So kalau kita letakkan satu indikator kat sini, saya nak cari saya punya ni je, benda ni. Alahai. Okey. Baik, alright, ni kita nampak begini. Ni satu trend line yang kita nampak. Very simple, trend line ni very simple. Okey, saya besarkan sikit. Tuan-tuan lihat sini. Dalam disiplin untuk melihat trend line ini ascending atau accelerate, iaitu meningkat secara perlahan. Kekuatan bullish engulfing untuk 5 hari berturut-turut selama seminggu ini sebenarnya kuat. Memang kuat. Dolar sepatutnya dah memang lama terbang. Sangat terbang. Tapi kenapa dia terencat akal? Kerana apa? Kerana phase 1 tak selesai. Okey? Sebab bila Donald Trump mengatakan bahawa we are going to break through the drill and we going to be more earlier, akan lebih awal untuk sign the agreement. Dan beliau kata walaupun ada diskaun, maafkan saya, bukan diskaun, walaupun jumlah 350 atau 60 bilion yang dijangkakan dipersetujui dibayar teks dan tarifnya itu hanya 50% saja yang akan dibayar oleh China, tetapi baki itu akan di carry forward to on second phase 2. Dan phase 2 saya lihat sangat sukar untuk mendapat kata putus, dan dia memihak lebih 70-80% kepada Amerika, bukan pada China. So it's mean seorang yang berniaga sekarang dia menanggung rugi. Dia tengah rugi sebab saya beli dolar dan saya cakap memang the best currency to behold is USD. Walaupun saya kena kutuk semalam dan kemarin, saya kena kutuk kenapa emas tak jatuh, kata dolar kuat. Saya kata emas bergerak hari ini di luar daripada apa yang saya analisakan. Lunar calendar dah nampak memang ada demand, tetapi dalam segi bentuk kekuatan currency, dolar memang dah sepatutnya terbang. Stock market dah memang lebih tinggi lepas ni.
Sebab stok yang semakin tinggi, indeks dolar yang semakin tinggi macam ni, dia akan merendahkan non-yielding asset. Apa tu non-yielding asset, tuan-tuan? Kaunter emas, kaunter perak. Mereka bergerak seketika untuk meningkat. Untuk mungkin beberapa hari ini, emas tetap akan dibeli. Jadi sesiapa yang ada peluang untuk beli emas atau besi kuning kita, bolehlah buat belian sekarang. Sebab demand tu ada. Tapi di kaunter Asia, bukan di kaunter Eropah, bukan di kaunter Amerika. Pulak dah. Sebab Amerika bukan golongan yang suka memiliki emas. Okey. Kaunter Amerika adalah kaunter yang memiliki dividen, suka menilai kadar dividen, suka menilai kadar keuntungan bond, suka menilai kadar keuntungan Standard & Poor's 500 mereka, suka melihat kadar keuntungan perbendaharaan mereka, iaitu yield USD. Berapa jika saya beli untuk tempoh setahun kadar keuntungan yang Federal Reserve bayar? Itu yang mereka pandang. Tapi kalau emas, you beli 1,000 tan sekalipun, beli $1, jual balik $1, simpannya 10 tahun. Penat deh. Kita minum dulu. Itu maksud saya. Baik. Jadi pada saya walaupun saya nak tegakkan benang saya dengan cara macam ni, pada saya salah. Itu salah. Saya bukan menegakkan benang. Saya membuat satu kesimpulan, satu pengajian bahawa fitrah manusia jika tidak memberi keuntungan, dia takkan kekal kat situ. Betul Pak Su kan? Betul lah. Macam mana pun aku mesti nak ada untung, walaupun niaga pasar malam contoh. Betul tak Pak Su kan? Semua perniagaan kena ada untung. Cuma beza panjang dan pendek masa kan. Okey. Dan berapa besar modal yang dia nak letak dan risiko yang dia bermain. Baik. Itu saja. Begitu juga dengan kita sebagai financial instrument trader. Alright. So dalam 5 hari ini kita nampak bahawa yes, trend sudah pun dicabar, kan? Sedang dicabar oleh dollar index. Yep. Ini dalam segi dollar index. Cuba kita lihat counter saham kita pula, saham Amerika, Standard & Poor's 500 kita. Adakah dia meningkat juga? Okey, sebentar kita lihat. Kita simpan dulu yang ini. Kita buka lagi satu chart supaya ada senang nak beza-bezakan kan. Betul. SP500 chart. Okey. Ni ada finance Yahoo, ni ada trading view. Tadi kita dekat mana trading view? Okey, kita ambil kat trading view juga supaya senang kita nampak SP500. Gambar pun gambar kepala otak mereka, Uncle Sam. What the hell. Okey, tengok summary dia. Satu hari buy, moving average dia strong buy, saham dia strong buy. Tuan-tuan, bila dia kata strong buy macam ni, sekarang kita buy. Nak buy aja, tak ada masalah. Boleh buy. Memang nampak stock is gaining. Cuma kita membicarakan pada malam ini, mengapa persoalannya, kenapa emas naik? Patutnya emas jatuh sebab saham naik. Dia akan berlaku the correlation. Saya jarang bincangkan isu ni. Saya hanya buka memudah cara. Kali ni saya bincangkan bersama-sama. Stok jika dia tinggi, nilai kadar nilainya, purata pergerakan emas akan merendah, akan lower dan akan drop. Sepatutnya. Yes. Dan kita nampak dalam segi summary ini untuk Standard & Poor's 500 di Wall Street. Okey, bagi kategori pergerakan untuk satu hari, memang indikator dia jelas 14% membeli dan hanya 1 atau 2 saja yang bertahan dan neutral. Betul tak apa yang saya buka dari awal tadi? Bukan saya kata saya ahli nujum, tetapi itulah dia. Stock is gaining. Wow. But why the gold digging ataupun gelombong the mines masih juga meningkat? Jawapan saya di lunar kalender atas kepercayaan budaya Asia memang kerap membeli emas di awal tahun. Tuan-tuan pun lihat kan, kalau dalam kategori barang kemas sekarang sibuk dengan diskaun Pak Su hujung tahun, potongan harga. Jadi kat situ merancangkan pembelian. Dan secara pada masa yang sama, phase 1 pula tergantung. Phase 1 tu jika dia selesai insya-Allah pas 13 hari bulan 12 yang lepas, ni saya cerita 13 hari bulan lepas, sekarang 25, lebih kurang 12 hari dah lepas. Tolak 4 hari Sabtu dan Ahad, lebih kurang 8 hari yang lepas. Lama dah emas tu jatuh. Saya cakap lama dah dia jatuh. InsyaAllah lama dah jatuh. Betul saya kata. Walaupun ekonomi Amerika dalam keadaan yang tak berapa menarik, beberapa bulan Disember ini banyak yang
lemah dan banyak yang gagal dalam segi keputusan-keputusan dia. GDP dia gagal, kemudian retail sale dia gagal, new home sales dia gagal. Saya ikut perkembangan ni setiap masa, tuan-tuan. Saya mengaji, saya juga mengaji. Mengaji, jangan salah anggap, mengaji di masjid, mengaji di rumah, benda ni. Saya tak buat benda ni pergi masjid. Nanti orang tanya, apa hal itu? Banyak sangat kala-kala merah hijau garis ni. Ni pengajian juga. Mengaji juga, saya kata. Okay, selesai bab tu. Alright, so kita ni untuk satu hari bermakna untuk perjalanan seminggu. Hari ni kita cuti, esok pun kaunter akan cuti. InsyaAllah hari Jumaat kita akan buka semula. Lepas Jumaat lah. Jumaat nanti kita akan buka semula. Kita pula yang cuti. Itu masalah. Nak gala dinner? Maklum je lah kan, nak raya. Nak raya. Alhamdulillah, banyak lagi kan tanah nak saya ni. Dan kita cuba kita dekatkan sikit. Okey, ni kereta ni untuk 4 jam bagi kategori intraday juga. Pun tengok semua stok dia buy. Ada tak tengok benda ni? Benda ni memang original dan benda ni adalah live chart. Ni untuk memandu kita sikit sebanyak. You boleh nampak semua stokastik untuk bacaan ni semua neutral, tetapi awesome pergi buy. Momentum untuk 10 bacaan average 10 hari buy. Untuk MACD yang selalu tempah ayam goreng extra pedas juga buy. Okay, exponential moving average. Azlan selalu gunakan perkataan ni. EMA 50. Kan? Yang ini EMA 30 bang. Sebulan je, tak sampai 2 bulan macam dia kira pun dah buy. Apalagi EMA 50, mungkin lebih buy. Saya cerita dolar, saya bukan cerita emas. Faham kan? Cuma saya ulang kembali, saya nak tunjukkan bahawa sebarang kenaikan stok saham akan memberi rintangan kepada emas untuk mendaki. Ini bermakna slash sama dengan emas menurun. Menu drop. Kalau bahasa Pak Su, bahasa baru, menu drop. Menu drop. Ada tak bahasa menu drop? Jangan macam-macam. Minggu lepas dah bahasa lain masuk. Bahasa gentayangan kan. Betul, saya sembang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni dalam satu majlis. Saya dalam segi ahli bahasa memang saya kagum bahasa yang dia guna pakai. Saya bukan nak berpolitik. Saya bercakap ni pasal ahli bahasa. Tahu ahli bahasa maksud saya? Baik. Orang yang mengaji di Dewan Bahasa dan Pustaka, yang menggunakan tata cara penggunaan bahasa yang sebenar, yang betul. Seketul dia sebut. Jika itu memang pilihan rakyat Malaysia, kita ini berada di mana langkahnya. So kita walaupun tak faham, tak pandai, bila penyampaian itu penyampaian yang ada roh. Saya suka guna perkataan roh. Roh, tahu roh? Kalau Amerika kata spirit. Spirit, ni sama lah. Spirit kan? Pak Su dia kata dalam hati ada taman. Itu bahasa Pak Su tu cakap macam tu. Semua orang. Tapi saya kata ada roh bermakna tuan-tuan menjiwai. Bila kita menjiwai, lingkup tang mana pun kita sampaikan, orang suka mendengar. Dan bila orang mendengar, dia masuk dalam raga, roh dan raga, akhirnya jiwa itu membentuk satu kefahaman yang mencintai. Kan? Saya bukan suruh bercinta, mencintai ilmiah yang dia terima. Jadi dia faham. Senang tak? Saya bukan orang yang apabila kita sampai kepada peringkat bacaan SNR pada 1488, baru ini adalah zon untuk kita supply dan kita jual dengan sendiri. Tak, saya tak orang macam tu, tuan-tuan. Itu adalah satu pilihan teknikal pasal cara lah untuk memandu harga. Tak ada masalah. Ada yang jenis cakap macam tu, ada yang cakapnya sangat lembut, cara dia berbeza-beza penyampaian lah tu. Yes. Baik tuan-tuan, ini apa yang kita lihat dalam segi stock market. Apa kata kita tengok Nasdaq, kita tengok Dow Jones, counter anak emas ataupun counter lubuk kekayaan Donald Trump selepas SP500. Trump sangat sayangkan Tesla. Tahu Tesla kan? Saham Tesla. Dia juga sayangkan Boeing. Dia juga sayangkan, tapi Microsoft saya tak tahu dia sayang ke tak. Dia kurang macam tu. Cuba kita tengok Nasdaq malam ni kita cerita pasal baca saham je. Oh, dahsyat tu Pak Zul.
Padahal BSKL kat Malaysia tak ambil tahu pun. Bukan. Sekali lagi kita ke investing.com. Memang saya buka satu-satu supaya kita mudah untuk tengok chart tu. Sebab saya tak minat benda ni. Abu ni macam mana nak buang? We are noticed you are using ad blocker. Macam mana kita nak hilangkan dia? Apa tu? Oh, Kalau benda ni kan pernah berlaku. Investing.com ni. macam mana nak buang? Koyak je lah. Siap je tu. Boleh tak, Bu? Tak boleh dia. Tak boleh, saya cuba cari yang lain lah, Bu. Boleh. Abu lah. Oh, saya suka Abu ni. Siapa yang pecat Abu, dia saya pecat. Sekejap, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Alhamdulillah, tuan-tuan. Okay, kita tengok kepada Nasdaq kita. Ini untuk kategori satu hari. Kita kembali kepada satu hari, okey. di hari raya Christmas. Jangan salah anggap. Christmas. Kita tengok Nasdaq kita, tengok stock market kita berapa punya jauh. Cuba kalau kita lihat pergerakan untuk satu hari, kita tahu, kita kecilkan sedikit. Okey, boleh nampak tak? Abu boleh nampak? Okey. Boleh nampak, Bu, ya? Sikit lagi lah. Boleh. Okey, alright. Kena pakai spek. Aduh, ya. Okey. Okey je, cantik Okey. Kecil sangat pun tak nampak tak. Okey. Besar sangat pun Tak apa, ni start dia naik okey. Ni, dari sini tidak ada lagi candle yang jatuh. Dia naik. Tengok. naik. Ni yang paling mudah lah. Start dia naik. Okey, tuan-tuan, sidang pendengar dan saya hormati dan saya kasihi. Sidang. Saya bercakap je macam dekat dalam Dewan Rakyat lah, tuan. Ni akan dekat masjid. Sidang jemaah. Masjid jemaah. Okey, kecilkan dia. Kita nampak bahawa kekuatan Nasdaq Composite meningkat daripada dia bermula pada Oktober. Kemudian Trump mengamalkan phase 1 pada bulan 11, terus digegarkan, mengalami kejatuhan bila berlaku 3 hari bulan 12. Kenapa dia jatuh 3 bulan 12 dan dia terbang? Sebab 3 hari bulan 12, jika tengok balik sejarah phase 1 untuk tarif teks adalah tarikh di mana semasa ini China minta untuk rollback ataupun dikurangkan syarat-syaratnya. Okey, dan Amerika menidakkan perkara itu, berbincang belum diperjelaskan. Maka emas kembali, maka stok kembali untuk rally terbang, dan sampai sekarang dia meningkat. Naik. Saya panjangkan lagi. Nampak kat sini. Okey, dah nampak itu Nasdaq. Di mana dalam tu ada Google, ada Tesla dan segala-galanya. Okey. Sebab stok market yang meningkat, yang menaik, maksud saya yang accelerate, adalah satu kebanggaan kepada semua businessman dan investor di seluruh dunia. This is how we make money. It's not about non-yielding asset. Bukan emas yang buat kita duit. Quran mengatakan bahawa emas ini ada yang emas yang kuning, ada emas yang hitam. Ada dua bentuk emas yang disebut, yang kuning dan yang hitam. Yang kuning ini sangat popular. Tuan-tuan tak payah buat promosi, dah lama melekat. Quran dah sebut Fir'aun. Okay. Zaman Fir'aun, sampaikan Fir'aun tu spender pun pakai emas, kan? Gigi dah zaman dia dah buat awal lah. Mata kalau tak emas, kalau boleh letak emas. Kedua, emas hitam. Emas hitam ni yang jadi perebutan dunia adalah Laut Mati. Tahu Laut Mati di mana? Laut Mati itu di sempadan Iran, dekat Iran dan Iraq. Kenapa Iraq diserang oleh Amerika? Ada sebabnya. Sebab dalam Injil ada mengatakan sejarah untuk menawan kekayaan dunia, tawanlah emas hitam. Boleh menguasai dunia, salah satu. Apa itu emas hitam, tuan-tuan? Dan kenapa dia punya simbolik dia cek minyak hukumnya, kan maksud kan? Betul. Itu Quran yang kata emas hitam. Sejarah ataupun sirah dah mengatakan demikian. Sesiapa yang menguasai emas hitam, dia boleh menguasai separuh kekayaan di dunia. Separuh, yang secara zahir separuh, maknanya lagi separuh dia kena carikan cara lain. Betul. Sama ada cara kekerasan, cara hukum pinjaman ni pun pandai-pandai lah, kan? Menakluk negara orang, menjajah,
macam Amerika dia buat. Saya bukan nak kutuk Amerika, tapi saya nak jelaskan mengapa emas hitam itu menjadi perebutan dunia. Amerika tak ada minyak, dia cuma ada pengurusan dan ada perkhidmatan dan mengawal harga. Okey, tak ada minyak tapi dia kawal harga. Yes. Dia juga polis dunia gelaran dia kan. Itu kelebihan dia. Melainkan dia jatuh. Selesai. Okey, Nasdaq Composite United States. Saya kalau saya banyak duit tuan. Okey, kalau kalau banyak duit. Istilahnya kalau Amerika kata if, orang Jawa kata maybe. Tapi saya dah tukar perkataan andai kata. Sedap sikit. Andai kata saya berjaya ke Wall Street dan melihat sendiri macam mana Nasdaq Composite ini beroperasi. Dia di bandar New York saya rasa saya akan mencangkung dan saya akan termenung. Begini hebat kekayaan dunia hanya di atas satu papan elektronik. Dan dia boleh didagangkan secara terus. Yang di Amerika lah. Itu satu cara. Mungkin saya akan tinggalkan perdagangan emas, saya fokus kepada stock market sebab pergerakan dia laju. Tengok dia satu hala je, tak seronok ke? Tadi dia jatuh. Selesai bab tu. Okey, apa lagi counter yang kita nak tengok malam ni? Kita tengok pula counter Dow Jones. Okey, Dow Jones. Right. Cikgu nanti last tengok gold boleh? Boleh. Kita buka chart gold Boleh, tak ada masalah. Sebab ada kawan kita ni dia kata jenuh dia sell dah ni. Lepas tu dia kata kena entak dengan emas. Siap pula tu. Dow Jones ataupun singkatannya DJY ni singkatan dia bagi simbol dia DJY. Kembali kepada chart kita, tengok ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah Ta'ala tunjuk kuatnya begini, hebat tingginya. Kita besarkan dulu. Tengok tuan-tuan untuk kategori weekly kekuatan Dow Jones macam mana. Allahu Akbar. Tengok bermula daripada start pada Januari 2019 sehingga sekarang tak ada yang turun langsung harga saham. Orang kata kan turun cikgu ke sini. Betul, turun yang sampai sini ada. Tak ada. Itu maksud saya. Jangan salah anggap. Dow Jones ini dia bergerak melalui tick atau dipanggil point, dan pergerakan dia kasar tuan-tuan. Kasar, saya cakap kasar. Kasar ni istilahnya baru placement order, market dah sampai mana ni? Berebut-rebut. Jika prospeknya itu prospek yang positif menyokong American dollar. Itu antara cara baca Dow Jones. Saya bagi contoh. Ekonomi, sesuatu kekuatan ekonomi negara dia akan bergantung kepada pentadbiran. Okey. Dan paling senang sekarang kita tengok Pak Trump Pampang. Trump Pampang adalah orang businessman dan dia sangat melihat pergerakan saham di Amerika. Right? Dan pada masa yang sama dia mempunyai suatu kekuatan melalui, sedangkan dia dah lagi tergigit. Tweet. Dia komen sesuatu tentang ekonomi dunia, maka market akan impak dan terkesan. Betul? Lihat pergerakannya. Tengok kuat dia naik ni. Kalau saya tarik lagi satu ni pun kita boleh nampak satu lagi trend line kat kan. Ketara. Kita ambil dari sinilah. Okey. Ni apa nama yang kecil comel Apa tu? Mana? Tengok dia naik dari sini, bermakna untuk dia jatuh jauh lagi tuan. Jauh lagi. Lihat indeks ni, nampak ni. Ni sebatang ni kekuatan volume dia. Bab ni berapa? 261.32 juta volume diniagakan pada tarikh tersebut, menjadikan share market di Amerika terbang. Berapa hari bulan? Tengok. Start daripada 20 hari bulan 12. Faham kan? Phase 1 dipersetujui 13 hari bulan 12. Perjanjian untuk menandatangani adalah pada 15 hari bulan 12. Kita dah cerita benda ni Pak Zul Ya, betul. Jumlah 12, 2 hari, iaitu hari Minggu, hari Ahad. Mana dia orang kerja hari Ahad? Betul kan? Totoy pun tak kerja hari Ahad. Tak tahu dia men-DJ je. What's up. Okay. So 20 ni hari apa? Kita tengok kalender lah. Bermakna 20 jatuh hari Jumaat. 16, 17, 18, 19, 20 hari Jumaat. Okay.
dia terbang tinggi, dia meningkat. Kan? Di sini ada insiden di mana berita ataupun Washington memberi kepastian bahawa perjanjian 80 lembar Phase 1 akan ditandatangani di awal Januari minggu depan. Dan hari Ahad lepas Trump keluarkan balik statement breakthrough akan lebih awal lagi ditandatangani. Wow. That's why market stock semakin rally meningkat sedikit-sedikit. Dia tunggu je, betul ke ni lebih awal? Tak tahu berapa bulan. Sebelum NFP, selepas NFP. Wallahu alam. Kalau selepas NFP, market akan lebih kuat lagi volatile. Kalau selepas NFP, terkesan selepas kejatuhan ekonomi Amerika. Tetapi kejatuhan Amerika tak akan sekuat macam pergerakan Phase 1. Dia akan digest. Okey, selesai bab tu. Okey, kita pun dah sampai kepada jam 6 pagi ni, waktu di Moskow. Kejut saya tu. Minum dulu. Okey, itu macam mana saya bagi ataupun pengajian kita pada malam ini pada semua pendengar-pendengar di luar sana, untuk kita melihat baik ni tu. Ni membaca non-yielding asset, situasi. Untuk emas nanti kita selesaikan selepas pusingan kedua. Kita break through untuk 2-3 minit sekejap. Saya nak layan Ramlah Ram malam ni. Ramlah Ram. Kalau kita layan Ramlah Ram dengan Slick malam ni. Lagu lama tapi tadi saya dapat sembang-sembang dengan PA dia, rasa seronok pula kat belah ni. Kita layan satu sesaat kau datang dulu Pak Su. Satu lagu Pak Su sebelum kita ke kaunter emas kita untuk sama-sama kita lihat ke mana pergerakan emas kita selepas ni, insyaAllah. Kita take 5. Okey, baik. Kepada jangan ke mana-mana, kita berehat sekejap je. Okey, stay tune ctc.fm.
Wisuwira temu tulure re kapare muka-muka warasa kapeane re kapare wisuwira temu tulure re kapare undak pena akare cekine bareng-bareng kita kuyupan rame-rame podo guyonan akrepane ngantek kapan-kapan muka oleh rahmat pangeran akrepane ngantek kapan-kapan muka oleh rahmat Tadi lagu permintaan daripada cikgu sendiri, sebuah lagu yang dipopularkan oleh Ramlah Ram dan juga Slick sebab tadi memang masa rehat orang lain keluar dekat paparan, tapi sebenarnya kita main lagu ni sikit je, tak ada banyak, sikit je. Okey, baik, kita sambung. Cikgu, apa cerita besi kuning? Mengalahkan saya punya studio punya mic. Okey. Okey tuan-tuan, kita dah lihat macam mana cara pengajian untuk melihat the correlate between the non-yielding asset dengan risk asset, iaitu saham kita. Kita tengok emas kita di mana. Alright, kita kembali semula kepada chart kita. Hijau. Green screen. Green screen. Wow. Hebat. Tak keluar gambar. So kalau tak keluar gambar, tak boleh keluar chart. Kalau tak boleh keluar chart, tak boleh keluar chart, maknanya kena dengan chart. Sekejap. Walaupun sakit hatiku rasa, sesungguhnya aku tak rela kerana hatiku masih mencintai. Okey dia tuan-tuan, kita kembali semula kepada live kita. Sebab kita dapati bahawa Santa Claus ada kat tepi tingkap, duk ketuk-ketuk tingkap kita malam ni nak bagi gula-gula. Saya kata tak nak gula-gula, bagilah emas ke motor ke kereta ke, bagi gula-gula. Aduh, penat betul. Cikgu cerita je lah. Okey tuan-tuan, kita dah ada gambar apa dah boleh pasal saya nampak macam dah keluar kat sini. PC belum. Oh, PC belum. PC tu tak ada. PC saya belum. Saya dah keluar dah. Dah. Tengok ada live. Ada lebih kurang 5,900 view. Alhamdulillah. Ni kita maklum tuan-tuan ya, sebab hari ni kita tahu hari Jingle Bell. Jadi kebanyakan talian agak sesak sedikit. Okey, so alright, terima kasih Abu. Kita on kita punya chart kita. Buka. Right, terus kepada kaunter besi kuning. Kaunter emas yang saya kadang-kadang pun gagal bayar zakat dia. Sebab saya kadang-kadang terlupa. Nasib baik ada yang mengingatkan. Walaupun cuma seutas rincin, tapi gram je tu cukup kena bayar zakat kan. Apa boleh buat, bayarlah juga. Semalam pun cerita dengan zakat. Asal tak bayar tu bukan tak bayar, lupa tak apa, jangan tak bayar, kena bayar zakat emas. Zakat simpanan dan zakat barang kemas berbeza bentuknya itu. Baik tuan-tuan, ini adalah kaunter besi kuning, kaunter emas kita, dipanggil sebagai gold ataupun exau ya, yang popular. Untuk kategori intraday sekarang ini, kita dapat menyaksikan sepanjang minggu ini. Tengok saya tunjuk perhatikan. Bermula daripada ni 13-12 hari bulan ni sampai hari ini, lihat emas tak ada handbrake. Tak ada handbrake langsung. Belum ada handbrake. So kita tarik satu straight line. Baik. Okey. Sas. Selesai. Besarkan sikit. Nampak tu. Nampak cantik je Pak Su, dia naik. Okey, kenapa dia jadi begini? Macam saya katakan tadi, dalam kalender dilang aktif, kita tahu pembelian di peringkat Asia yang paling galak. Nak tahu percaya tak percaya Asia yang membeli? Tengok bila saya besarkan. Ni saya tunjuk macam mana nak jaga kaunter Asia. Bermula pada ni 12-13. Ini adalah counter close Wall Street pukul 6 pagi. Ini counter pukul 7 pagi waktu Sydney dan Jepang. Orang Indo kata Jepang. Bermula beli emas
Beli. Sampai kaunter UK dia jatuh. Beli lagi sikit. Jatuh lagi. Besoknya kaunter Jepun balik semula. Beli lagi. Sampai kaunter UK jatuh lagi. Kaunter London. Okay. Really. Sampai dekat kaunter Jepun besok beli lagi. Sampai kaunter Wall Street jatuh lagi. Sampai kaunter Jepun beli lagi. Ni kaunter Jepun Shanghai Stock Index di SGE. Kemudian jatuh lagi di kaunter Wall Street. Rally. Pasal apa? News economic data kan. Rally sentiment. Sampai kaunter Jepun beli lagi. Sampai kaunter UK jatuh lagi. Lepas tu rally ini dia rally yang panjang ni economic data. Amerika agak lemah kan? Gitu. Kemudian sampai dekat kaunter Jepun beli lagi. Jatuh lagi. Ni agak stagnan. Yang ini ketara. Berapa? Start 20 Disember. Di mana stok semakin tinggi. Tadi kita tunjuk kan. Kalau kita lihat balik. Ni bila saya kata di sini. Salah kaunter. Mana tadi? Ni seketul ni, nampak? 20 Disember ya. Kan 20 Disember ni dia terbang ni. Sepatutnya tuan-tuan, kalau ikut hukum logik akal dan formula ataupun 20 Disember ni ni hari hari Isnin kemarin, Trump bagi statement hari Ahad. Okay. Kan breakthrough akan dilakukan phase 1 di lebih awal. Memang seluruh dunia, pada saya sendiri kata Mars akan jatuh bila open day. Dia jatuh sikit je, gap, lepas tu dia terbang balik perlahan-lahan. Really. Ini amat mendukacitakan banyak kaunter ni. Termasuk kaunter di Amerika. Sangat mendukacitakan. Alright. Bermakna impak daripada Trump punya statement itu gagal untuk mempengaruhi emas untuk dijual. Asia terus membeli walaupun perlahan, sikit-sikit dia beli, terus naik dan terus makin tinggi. Bila dah dekat raya, selesai bab. Start bila? 20 Disember. Okey, so ke mana harga emas kita? Di sini. Sebab saya baca dia sepatutnya jatuh ni 20 hari bulan ni, tapi sayang dia pun naik. Saya pun yang terlingkup. Sabar je lah ya. Allahu Akbar. Kita minum dulu. Masih ada lagi 2 minit sebelum saya tutup siaran. Apa pilihan saya? Okey, ini pilihan saya untuk emas. Faham kan tuan-tuan Memandangkan situasi di lunar kalender semakin aktif dan saya menjangkakan pergerakan emas akan lebih tinggi daripada sekarang, pada paras harga melepasi 1500 yang saya jangkakan. Lihat di kategori weekly saya yang masih lagi belum selesai candlenya. Perhatikan di candle intraday mingguan berjaya dipatahkan dia dah berjaya patah ni Mas pada 18 hari bulan 12 dan 20 hari bulan 12 dia patah. Maknanya start 20 hari bulan 12 ni 12, yang saya kata semalam ni kemarin terus dia naik. Okey, dan dia semakin tinggi selesai. So ini menandakan bahawa close day untuk minggu ini dia gagal di paras harga 1477 atau 1484 ni yang terakhir ini. Ni nampak ni satu shooting star ni yang berjaya dipatahkan oleh candle bullish. Ini bermakna emas dalam support untuk dibida lagi, insya-Allah pada minggu hadapan atau pada nanti dibuka hari Jumaat dan seterusnya sehingga pada tahun baru. Setakat mana dia akan pergi? Untuk kategori weekly emas ini pergerakannya terhenti di sini. Tengok ini weekly dia. Yang saya jangka sampai hari Jumaat nanti besok itu lusa dia kena sustain harga ni 1490. So kita marking satu harga 1490. 1490. Ni harga dia. Dia kena sustain pada harga ni. Dia tak boleh rendah pada harga ni. Sekarang 1498, ada 80 pip ke bawah. Selagi mana dia tak bawah pada harga ni sepanjang minggu ni dan minggu depan, emas akan rally semakin tinggi. Ada potensi. Sampai mana persoalannya? Sampai sini. Lihat candle bagi tahun bulan baru, iaitu bulan Januari. Tahun baru lah. Yes. Kita betulkan kita punya pergerakan harga. Untuk candle ni selesai. Ni candle bearish engulfing yang cukup besar, gagah perkasa, belum pernah ditewaskan lagi dan sekarang sedang dicabar oleh Asian traders yang membeli emas. Sedangkan the European dan the American
selling the non-yielding asset. So kita ada dua pasukan yang sedang berperang sekarang. Asia dan juga Eropah. Yeah, alright. Okay, tapi itulah dia. So sampai mana? Kita kecilkan sedikit untuk cari harga. Okay, inilah yang kita akan kejar untuk hari Jumaat nanti. Hari Jumaat kita kejar harga ni. Jumaat bila masuk? Lusa? Yalah, hari ni Rabu. 1501. 1501. Kita kejar harga ni. 01. Saya tanda ni. Alright. Kita kejar 1501 Pak So. Baik. Ini yang kita nak kejar. Okey. Bagaimana kita nak membina keyakinan emas ini akan semakin dibida. Bahasa kamus mengatakan dibida. Bahasa Jawa kata bid. Bahasa Melayu kata dibeli. Macam mana? Jauh cakap apa tadi? Bid. Itu sama tu. Kita kena on putih sikit. Okay. Baik. Sejauh mana? 1501 maksudnya? Ini dia 50.0 bacaan bagi monthly, weekly ke monthly yang dah kita get ready. Berapa jarak dia daripada sekarang tuan-tuan? Siapa trade emas? Ini potensi anda untuk membeli ya. Joe Rizal dia. Okey, Joe Rizal. Tengok dia ada lebih kurang 35 pip ataupun 30 pip untuk dia mematahkan. Kita nak hari Jumaat harga ni atas 1500 ya, 1501. Sustain atas pada ni, emas sukar untuk jatuh. Sukar untuk jatuh dengan serta-merta. Kecuali the phase 1 agreement design lebih awal daripada sasaran minggu pertama Januari. Tak tahu berapa hari bulan. InsyaAllah itu boleh patahkan harga emas untuk jatuh dalam kategori geografi, politik ataupun geotension. So once dia kekal ataupun emas berjaya, kita besarkan sikit supaya dia lebih ketara kat sini ni. Okey, kita ambil satu kerza. Okey. One emas lebih maksudnya berada melepasi 1501 ini, sustain di atas sini, maka kita akan mencari satu lagi lawan atau cabaran dia 1515 atau 1514. Kita marking lagi satu pasal 1514. Inilah yang dikejar oleh emas. Tengok 1514 harga kat sini tuan-tuan. Tengok kerza saya pergi mana. Wah, tinggi tu. Tengok harga kerza saya kat mana. Ni, ini harga ni harga high untuk jatuh, ni harga close untuk jatuh dan open untuk jatuh 151405 dan kita sasaran kita 1514. Itu harganya sama kan, 1514 ya. Okay. So daripada 1510 ke 1514 adalah 100 lebih kurang 130 pips ke atas. Tuan-tuan trade $1,000 satu lot, tuan-tuan boleh tuai 50,000. Nanti berapa? Dia 120. Mana 50,000, 100,000, $120,000 profit. $120,000 dia punya profit. Atau $125,000 tuan-tuan punya TP. Tengoklah lah. Dengan hanya pergerakan daripada sini sustain, tidak kekal atas 1,500, emas akan lebih tinggi, InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah apa yang fundamental nampak dan bagaimana cara untuk kekalkan momentum kita. So di mana stop loss kita? Alright, stop loss kita adalah di sini. Ni 1487. Maknanya jauh dia nak jatuh ni. Tengok pergerakan Pak Su tengok Pak Su. 1500 untuk ke stop loss 131 pip. 132 pip. 151 ke 11514 134 pip. Tak ke sama range dia, 50%, betul? Okay. So that's why they call it risk on. Emas dalam risk on, risiko yang sedang hidup. Tak jatuh tak ni, gentayangan lagi pun bukan. Okay. So siapa belajar risk off, siapa belajar risk on, you adalah di sebelah kanan untuk profit, di sebelah kiri untuk mengalami risiko loss. Tapi itulah dia, macam mana saya mengekalkan bacaan emas saya untuk saya bid jika dia selesai disiplin-disiplin tersebut. Lancar semua ya, mudah-mudahan dapat. Okay, kita jumpa lagi di hari waktu yang sama insya-Allah. Dan saya diberitakan minggu depan pula tahun baru Pak Su ya. Okay, betul. Sebab patutnya minggu ni kita orang pun bercuti sebab ada Santa Claus nak datang beraya, tapi terpaksa juga kita on air. Okay. Dan minggu depan kita tahun baru, kalau kena juga on air, saya tak tahu siapa yang ada depan skrin ni. Ada ke tak, saya tak tahu orang ni.
Okey. Alhamdulillah ya. Okey tuan-tuan, terima kasih. Selamat tahun baru saya ucapkan. Mudah-mudahan azam kali ini, perjalanan kita dalam financial instrument trading kali ini akan mendidik kita untuk lebih baik, lebih mantap, lebih padu dan lebih marvelous, tip top good condition. Amin. Anda bersama kami teguh di sisi anda. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah tu dia perkongsian ilmu. Walaupun market agak tidur, tapi ramai yang agak gusar dan gundah gulana. Bukan tu je, ada yang dah pun macam-macam disebut tadi pasal gol, kesian. Okey, tak apa, mungkin malam ni dapat sedikit pencerahan daripada cikgu, dan saya mengharapkan